Bertemu kembali perentasan berita edisi 1406. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Menteri Besar Kedah berkembar dengan biadab dan kurang ajar. UP jamin untuk pemantauan sistematik. Mahyadin dan The Think Tank syok sendiri. Pilih perpaduan, bukan perpecahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dewan Pemuda PAS Kedah menyifatkan Menteri Besarnya Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno sebagai kononnya ditolak, tak jatuh, ditembak, tak lut. Malah yakin Perikatan Nasional PN tetap akan menang pada pilihan raya PRN nanti. Malah kata sayap PAS negeri itu menerusi kenyataan di Facebook, PN terus memenangi hati rakyat Kedah walau apapun tomahan daripada Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Kesungguhan Datuk Seri Sanusi untuk mengubah landscape politik Kedah, sosio-ekonomi, pembangunan dan masa depan negeri diulang berpuluh ribu kali. Kenapa MB Kedah mulut dia berbunyi sangat kasar dan dia pun tak hirau apapun orang luar nak kata? Pada pendapat kami, beliau fed up dengan tata kelola dan wewenang ahli politik sana mengurus negeri Kedah katanya. Selain itu, Dewan Pemuda PAS negeri berkata Sanusi turut membuktikan hasil kerja beliau walaupun pengarah pilihan raya PN berkenaan kerap mengeluarkan kenyataan ofensif terhadap pihak lain. Orang Kedah kata, lantak pi kat hang lah, aku nak buat kerja aku. Hang tak suka, hang pi duduk dalam hutan. Agresifnya, MB Kedah buat kerja dalam tempoh 3 tahun ini akhirnya memberikan satu gambaran jelas tentang hasrat beliau yang ingin melihat Kedah maju seperti negeri lain. Dia tanya apa jasa Sanusi lah ni? MB Kedah jawab, banyak dah orang buat. Takkan nak habak semua kat mereka. Saya pergi Jerman nak bawa balik pelaburan. Projek On kita umum terus. Itu contoh ayat yang beliau sebut semasa program di Lubuk Merbau. Kata Dewan Pemuda PAS Kedah itu lagi. Bukan main melangit puak Pemuda PAS memuja kelibat biadab dan kaki gaduh yang bernama Sanusi. Seluruh negara mengenali beliau sebagai seorang menteri besar yang biadab dan tidak ada budi bahasa. Bagaimana mungkin para walaun boleh memuji kononnya hebat sehingga ditolak tidak jatuh dan ditembak tidak lut? Dari mana Sanusi mendapat ilmu kebal seperti itu? Daripada Wak Mustar atau pendekar putar alam? Terkini Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS itu sekali lagi berlaku biadab dengan mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mereka cipta nama Kerajaan Perpaduan untuk kerajaan hari ini, bukan daripada Agong diserang orang ramai. Bagi mereka, Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah itu terlalu angkuh dan penipu sehingga sanggup berbohong semata-mata untuk menjadi popular dalam kalangan penyokongnya. Ini kerana pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sendiri yang mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong mencadangkan PN bergabung dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan. Namun kata Mahyadin dalam sidang media selepas bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong November lalu, PN menolak cadangan itu kerana beranggapan mereka boleh membentuk kerajaan sendiri. Kerana itu, kini tular klip video yang memaparkan bagaimana angkuhnya Sanusi membuat dakwaan bahawa nama kerajaan perpaduan tidak pernah disebut oleh Yang di-Pertuan Agong. Klip video yang bertajuk Betul ke Agong tak cakap untuk tubuh kerajaan perpaduan itu kini tular dalam kalangan pengguna media sosial. Dalam video itu melalui ceramahnya, Sanusi mendakwa Anwar menggunakan titah diraja habis-habisan walaupun orang lain tidak mendengarnya. Tuan-tuan dengar tak kata Agong kata tubuh kerajaan perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Tak ada siapa di dunia ni dengar, dia seorang je. Tak ada siapa dengar. Menurut Sanusi, tidak ada mana-mana media termasuk TV, surat khabar atau video yang memaparkan Yang di-Pertuan Agong mencadangkan agar kerajaan perpaduan ditubuhkan. Tak ada siapa yang dengar. Anak Ibrahim seorang sahaja yang dengar dan satu Malaysia percaya kat dia.
kata Sanusi. Ekoran itu satu klip video menayangkan kenyataan media Mahyadin dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang selepas bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong ditularkan. Selepas dikatakan tidak ada satu pun yang mempunyai bilangan yang mencukupi, Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH Pakatan Harapan untuk membentuk unity government atau kerajaan perpaduan, kata Mahyadin, sebagaimana yang dipetik oleh klip video berkenaan. Klip video itu juga menyiarkan ucapan Yang di-Pertuan Agong ketika merasmikan sidang Parlimen yang pertama untuk penggal itu. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh Beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 serta seluruh barisan jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan, kata baginda. Sanusi pekak, tuli atau buta atau sememangnya boleh berkembar dengan kebiadaban dan bodoh piang. Maaf kalau jom channel katakan Sanusi memang kurang ajar. Pelik, seluruh Malaysia merasa hairan bagaimana rakyat Kedah boleh mengangkat insan sedangkal dan sepiang ini menjadi Menteri Besar. Kesombongan tidak menjadikan seseorang itu tinggi darjat. Tetapi dengan kesombongan itulah ia akan terperosok dalam kerendahan akhlak. Sanusi, anda Menteri Besar yang memalukan. Mulai 7 Julai lalu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melancarkan Jamin bagi memastikan bekalan beras putih tempatan BPT mencukupi. Operasi tersebut yang dijalankan selama sebulan untuk memastikan BPT dijual pada harga terkawal iaitu RM2.60 sekilogram. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata Jamin bagi memantau keberadaan beras putih tempatan dan beras import di pasaran. Ini dilancarkan sejurus kita mendapat khabar mengenai kekurangan bekalan beras putih tempatan di beberapa kawasan. Ia turut dijalankan bagi membantras penyelewengan terhadap bekalan beras putih tempatan. Tindakan undang-undang akan dikenakan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, ujar beliau. Beliau menegaskan bahawa pihak KPDN akan terus turun padang untuk menyantuni kemaslahatan rakyat dan menyelesaikannya sebaik mungkin. Beliau turut berkongsi saluran aduan iaitu melalui WhatsApp 0198794317 atau 0198488000. Portal e-aduan KPDN iaitu http e-aduan.kpdn.gov.my. Manakala pusat panggilan pula di talian 1800-886-800 dan email boleh dibuat ke eaduan@kpdn.gov.my. Aplikasi telefon pintar Easy Adu KPDN dan bilik gerakan penguatkuasaan di talian 03-8882-6088 atau 03-8882-6245. Nah, apa lagi yang walaun meracau seolah-olah kerajaan tak buat apa-apa untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup. Ahli Parlimen Bachut Syahir Sulaiman cuba membandingkan kedudukan ekonomi semasa Perikatan Nasional berkuasa dengan sekarang. Kenaikan harga adalah akibat gangguan rantai bekalan di peringkat global dan tempatan disebabkan pandemik, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perang Ukraine. Keluhan rakyat didengari 8 pakej rangsangan ekonomi prihatin penjana, permai, pemerkasa, pemulih disalurkan untuk meringankan beban rakyat dan para peniaga. Ekonomi dipulihkan dengan tindakan, bantuan dan pakej rangsangan ekonomi, bukannya dengan formula dan 1001 janji, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, ekonomi sudah keluar daripada pandemik dan PKP. Kesan perang Ukraine sudah mereda. Kenaikan harga akibat kelemahan kawalan dan dasar di pihak kerajaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan terlalu sibuk. Menteri saling bercanggah dan asyik menyalah. Keluhan rakyat tidak didengari, malah dinafi. Tiada pakej rangsangan ekonomi untuk meringankan beban rakyat dan peniaga. Segala formula dan 1001 janji semuanya serba tidak menjadi, dakwanya. Baguslah kalau Perikatan Nasional ada rancangan tersebut pada zamannya. Tetapi mana hasil penilaian prestasi 8 rangsangan yang memakai nama yang hebat-hebat itu tadi? Mengapa selepas Kerajaan Perpaduan mengambil alih didapati Kerajaan Tebuk Atap telah meninggalkan hutang negara termasuk liability? Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hutang ini perlu ditangani kerana ketika ini kemerosotan ekonomi masih belum reda akibat perkembangan antarabangsa global, perang Ukraine-Rusia serta pasca COVID-19. Berdasarkan unjuran tabung keuangan antarabangsa IMF
ekonomi terus menurun. Katanya ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Dialog Belanjawan 2023 awal tahun ini. Nampaknya Syahir setuju bahawa PKP yang panjang era Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menyumbang ke arah kemelut ekonomi yang dihadapi dan masih dihadapi sehingga ke hari ini. Dalam hubungan ini, berita dari mana pula yang Syahir baca bahawa perang Ukraine-Rusia sudah reda, sedangkan drone Rusia masih menjatuhkan bom ke atas Kiev, iaitu ibu negara Ukraine. Malangnya, apa yang rakyat diberitahu hari ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mengenal pasti ratusan syarikat yang telah membuat tuntutan palsu berhubung program penjana. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kusyari Yahya, seramai 74 orang daripada 60 syarikat telah ditahan dengan melibatkan tuntutan palsu yang bernilai 88 juta ringgit dan 52 telah didakwa di mahkamah. Upjamin merupakan satu usaha pemantauan yang sistematik tak kala berhadapan dengan peniaga yang menyeleweng. Amat berbeza sekali dasar dan strategi kerajaan perpaduan madani berbanding kerajaan tebuk atap yang tiada manifesto dan hala tuju sehingga ketirisan dan penyelewengan begitu berleluasa. Hari ini Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang kehilangan kuasa hanya tahu membangkang apa sahaja. Ibarat samerak yang asyik mengembangkan ekornya di hutan kerana perasan dirinya cantik, namun sayang tiada siapa peduli dan memandang. Demikian ibaratnya tinjauan awal yang mendapati kononnya Perikatan Nasional bakal menang di Selangor, terbitan Institut Masa Depan Malaysia atau Institut Masa, diumpamakan sebagai kajian yang terang-terangan syok sendiri dan berat sebelah. Ahli Parlimen Serdang Dr. Ong Kian Meng mendedahkan pengarang bersama kajian itu ialah Marzuki Mohamad yang merupakan bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Malaysia ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Ong berkata bahawa keterlibatan Marzuki dengan Mahyadin tidak didedahkan untuk memberi gambaran bahawa kajian yang dilaksanakan dibuat secara tidak berat sebelah, walaupun hakikatnya ia tidak begitu. Bukan sahaja Marzuki rapat dengan Mahyadin, Ong berkata the think tank yang menjalankan tinjauan itu juga mempunyai kaitan dengan Mahyadin. Mahyadin ialah pengerusi Institut Masa. Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin merupakan ahli lembaga amanah Masa. Bekas Setiausaha Politik Mahyadin ketika beliau menjawat timbalan Perdana Menteri juga memegang jawatan ahli lembaga amanah iaitu Datuk Seri Haji Nardin Awang. Ini tidak bermakna institut kajian yang mempunyai kaitan politik seperti Masa tidak boleh menghasilkan kajian bebas tetapi berdasarkan kepentingan prinsip keterbukaan. Berkaitan politik perlu dikatakan secara jelas oleh para penulis terutamanya dalam artikel yang akan memberi kesan kepada lanskap politik Malaysia, kata Ong. Ahli DAP itu juga membangkitkan beberapa persoalan berkaitan tinjauan kajian tersebut. Pertama, penulis menyatakan mereka mengumpulkan 1,200 sampel melangkaui kumpulan etnik di 39 kerusi DUN majoriti Melayu di Selangor untuk mengkaji dinamika tingkah laku pengundian dengan fokus terhadap pemindahan undi dalam kalangan pengundi Melayu. Bagaimanapun, laporan tersebut hanya mengkaji 850 pengundi Melayu. Tiada alasan diberikan berkenaan kenapa dan bagaimana mereka dipilih. Adakah ia begitu kerana data bagi 350 sampel telah rosak? Adakah penulis mahu menyimpan data 350 sampel untuk membuktikan hipotesis mereka berkaitan perpindahan pengundi? Persoalan sebegini membangkitkan persoalan mengenai ketepatan hujahan yang dibuat di dalam artikel tersebut. Kedua, Ong mempersoalkan kegagalan Marzuki dan pasukannya yang tidak menjalankan analisa kuantitatif ke atas data tinjauan untuk mengkaji hujahan dan hipotesis di dalam artikel tersebut. Para penulis boleh mengkaji sama ada pengundi Melayu BN yang tidak pasti untuk mengundi siapa mempunyai penilaian tertentu terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mahyadin atau Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menguji sama ada tinjauan ke atas pengundi yang tidak pasti mempunyai sebab yang lain. Analisa kualitatif sebegitu akan memberikan bukti yang lebih kukuh kepada hujahan yang dibuat oleh para penulis. Ketiga, Ong berkata, kita perlu menyoal mengapa penulis tidak menjalankan simulasi keputusan pilihan raya yang dijangka di Selangor berdasarkan data perpindahan yang telah dikumpulkan dalam kalangan pengundi Melayu. Ong percaya simulasi tidak dibuat kerana penulis tidak mengendahkan kesan perpindahan undi pengundi bukan Melayu di negeri Selangor. Perpindahan undi Melayu dari BN ke PH dan PH ke BN akan menjadi penting dalam menentukan pemenang di 39 kerusi majoriti Melayu di Selangor. Tetapi kita tidak boleh tidak endah terhadap pengaruh undi 30% undi bukan Melayu di kerusi sebegini. Pendek kata beginilah, rakyat Selangor sebulat suara tidak ingin melihat negeri kesayangan mereka dikelantankan oleh pihak yang
yang jahil dalam tadbir urus negeri. Apatah lagi kaki sakau, perompak duit rakyat dan penunggang agama. PN diingatkan tidak perlu bermimpi di siang hari dengan kajian dijalankan sebuah badan dalam dan luar negara. Kononnya Kerajaan Madani kemungkinan hilang di Selangor dan Negeri Sembilan. Perlu diingatkan konteks Selangor yang cemerlang. Tiada sebab rakyat Selangor ingin menukar kerajaan perpaduan yang terbukti telah membangunkan negeri itu pada tahap terbaik. PN hendak buat Selangor baharu yang berteraskan macam mana lagi? Adakah hendak menggunakan model seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah? Terang lagi kan bersuluh, ia tidak seperti yang digambarkan PAS. Rakyat yang cerdik pandai tidak nampak model itu boleh diterima oleh rakyat Selangor yang jauh lebih ke depan. Rakyat Selangor sekalian, kita pertahankan apa yang telah kita miliki bersama. Tolonglah, jangan kelantankan Selangor. PN sila bangun dan cuci muka anda. Anda sedang bermimpi di siang hari. Dalam tempoh 10 hingga 15 tahun Pakatan Harapan memerintah Pulau Pinang, dasar kerajaan adalah pro wanita dan mementingkan agenda wanita serta berhasrat mahu fokus kepada keluarga serta hak-hak wanita. Malah kumpulan-kumpulan wanita di Pulau Pinang telah membuktikan bahawa golongan mereka boleh memainkan peranan penting dalam kerajaan negeri, tegas Ketua Menteri Chow Kon Yew dalam satu kenyataan. Menurut beliau, dengan 50% pengundi adalah wanita, mereka mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan masa depan Pulau Pinang. Katanya adalah penting bagi mereka untuk memilih perpaduan daripada perpecahan, pembangunan berbanding regresi dan agenda pro wanita untuk melindungi hak mereka. Adalah diharapkan dalam tempoh pentadbiran sehingga kini, Kerajaan Negeri Pakatan Harapan telah menyediakan platform kukuh untuk golongan wanita memainkan peranan dalam arus pembangunan di Pulau Pinang. Kalau belum cukup, kita boleh sambung lagi untuk semarakkan lagi agenda pembangunan wanita, ujarnya. Beliau ingin meneruskan pemerkasaan wanita menerusi 3 pilihan yang memberi pelbagai manfaat terhadap rakyat Pulau Pinang, terutamanya wanita. Sekiranya gabungan Pakatan Harapan diberi peluang sekali lagi menerajui tampuk pemerintahan negeri itu. 3 pilihan berkenaan adalah memilih perpaduan dan bukan perpecahan, meneruskan pembangunan dan bukan kemunduran, serta perjuangan dalam menegakkan hak wanita. Tawaran Pulau Pinang itu bukan kaling-kaling. Walaupun mengakui bahawa tentangan pada pilihan raya negeri amat sengit, namun Kon Yew percaya bahawa gabungan Pakatan Harapan bersama parti yang memilih perpaduan dapat menerajui pentadbiran kerana memiliki dasar yang lebih jelas. Beliau berkata kerajaan perpaduan dalam 7 bulan memerintah sedang memulihkan keadaan dan yakin rakyat dapat memulihkan keadaan ekonomi keluarga masing-masing setelah berjaya melepasi kegawatan ekonomi global hari ini. Katanya selepas dalam tempoh 15 tahun memerintah Pulau Pinang, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dan inisiatif terhadap rakyat dalam memberikan yang terbaik. Sebaliknya, inisiatif yang dilakukan oleh pembangkang hanyalah perpecahan menerusi isu 3R, agama, raja dan kaum yang mereka gunakan sebagai kempen menjelang pilihan raya negeri pada 12 Ogos nanti. Bukan itu sahaja, pemimpin mereka juga cuba memecah belahkan hubungan antara penyokong Pakatan Harapan dengan dongeng kononnya Kon Yew akan diganti sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan mendakwa kononnya terdapat khabar angin bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang akan ditukar dengan orang baharu. Nama yang disebut-sebut ialah Steven Sim, ahli parlimen yang mungkin akan bertanding di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang bagi tujuan menggantikan Ketua Menteri yang ada sekarang ini. Dapat tak sembang secara terbuka, tapi ini membawa kepada perpecahan dalam DAP. Dakwa Wan Saiful dalam program di Jerlung Kedah baru-baru ini. Bagaimanapun kenyataan Wan Saiful itu dibidas oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook. Adakah Wan Saiful Setiausaha Agung DAP ke? Saya tanya, adakah dia Setiausaha Agung DAP? Dia boleh tentukan calon kita. Jadi tak payahlah nak jaga tepi kain orang. Dia sibuk dengan hal dia sendiri, kata Loke yang juga Menteri Pengangkutan. Dilihat sebagai menangkis khabar angin berkenaan, Kon Yew berkata beliau bersama-sama dengan Anthony Loke dalam membincangkan strategi dan pendekatan baharu untuk terus menyuntik pembangunan sosioekonomi bagi tempoh 5 tahun akan datang kepada Pulau Pinang. Pegangan utama pastinya dalam mengekalkan keharmonian dan juga kesejahteraan rakyat negeri ini, katanya. Menurut Kon Yew, Anthony Loke memuji pencapaian Kerajaan Pakatan Harapan Pulau Pinang yang dilakar bersama-sama. Apa yang menarik bagi jom channel ialah kenyataan Ketua Menteri Pulau Pinang yang merendahkan diri dan pragmatik tanpa diselang-seli dengan retorik 3R. Pulau Pinang percaya untuk berkembang bersama-sama rakyat. Terdapat sedikit yang boleh kita capai jika kita bekerja secara sendiri. Peranan kami sebagai fasilitator mencipta platform dan membentuk kerjasama untuk membolehkan penyertaan orang ramai.
damai. Dengan kemudahan, rakyat boleh memainkan peranan mereka dan menjadi lebih kuat bersama Pulau Pinang. Pendirian KUN itu senada dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak boleh orang ambil alih Pulau Pinang. Jadi, orang Pulau Pinang bagi orang cerdik perintah. Tolonglah. Orang yang tidak cerdik itu tak lain tak bukan mereka yang tak sudah-sudah memainkan isu 3R untuk menyamai kebencian kaum bagi memecah belahkan rakyat hanya demi kuasa. Pulau Pinang milik penduduk Pulau Pinang. Malaysia milik kita semua. Justru pilihlah perpaduan, bukan kebencian dan perpecahan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.